Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka 70. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan yang ke-37, bolehkah mengambil abang atau adik angkat lelaki dan menganggap mereka seperti abang atau adik kandung? Bolehkah bergaul bebas dan membuka aurat di hadapan mereka? Ini masalah tentang adik akak, abang akak, kakak akak. Boleh ke tak ambil anak akak atau abang akak? Kalau boleh buat sebagai abang kandung tak? Kalau boleh buat abang kandung, boleh buka aurat ke tidak? Jawabnya, tidak ada dalam Islam yang membolehkan mengikat tali persaudaraan di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram dengan ikatan saudara angkat. Apatah lagi hendak menganggap sebagai saudara kandung. Hakikatnya, tetap orang lain dan haram bergaul bebas dan membuka aurat di hadapannya. Jadi dalam Islam haram mengikat tali persaudaraan dengan jalan yang tidak diluluskan oleh syarak. Kerana persaudaraan ini ataupun hubungan mahram ini hanyalah dengan 3 cara. Yang pertamanya dengan nasab, yang keduanya dengan radah, dan yang ketiganya dengan musaharah. Nasab artinya keturunan. Hanya adik-beradik yang mak dan ayah kita lahirkan sahaja jadilah saudara kita, saudara pada keturunan atau mahram. Yang kedua musaharah, iaitu menantu dengan sebab pernikahan, boleh jadi mahram. Yang ketiga dengan sebab radha'ah, menyusu. Hak tak ada kena-mena jadi kena-mena. Hak asal tak boleh nikah jadi tak boleh nikah. Hak asal serta batal sembahyang serta tak batal dah dengan sebab menyusu. Akak-akak ni tak ada. Boleh akak tapi tak jadi mahram. Kita nak anggap kakak akak tak ada salah, tapi tak jadi kakak kandung. Ni nak buat sama macam kakak kandung. Kakak kandung ni maknanya sama-sama dikandungkan oleh ibu ataupun bapa. Kalau adik-beradik, pak tula, mak tula, adik-beradik semok sepok dia panggil. Kalau pak saja mak lain, adik-beradik tak? Adik-beradik sepok, tu kuat tu. Kalau mak tula pak lain, adik-beradik semok, tu mahram lah tu. Yang tidak mahram ni pak lain, mak lain. Pak bukan pak kita, mak dia pun bukan mak kita. Selagi mak atau ayah dia tu adalah mak atau ayah kita, salah seorang, dia adalah adik-beradik. Walaupun maknanya mak kita melahirkan dia tu lama dah setelah cerai dengan ayah kita. Katakan dia cerai zaman Jepun tahun 45, dengan ayah dia cerai, mak dia nak kahwin lain pula. Dia tak duduk dengan mak dia tak tahu duduk luar ni, duduk Singapura. Kahwinlah dengan orang lain pula, dapat adik kita tu kan dia tiri pak lain, pak Singapura, tokai kapal. Adik kita tu pasal apa? Mak dia tu mak kita. Pasal ramai kita tak faham adik-beradik tiri lagi. Adik tiri kita tu adik tiri mana pula? Pak lain, mak tula. Adik tiri apa benda gitu? Adik tiri ni pak dia lain, mak dia lain kok. Ayah kita nikah dengan janda hak ada anak dah, dengan laki lain, baru adik-beradik tiri.
Ataupun maknanya ayah kita cerai lama dah, berkahwin dengan orang lain. Ayah kita cerai lama dah dengan seorang perempuan lah. Perempuan tu bukan mak kita. Nah, bukan mak kita. Lepas ni cerai, mak kita mati, dia nikah dengan seorang perempuan. Faham ni? Lepas nikah seorang perempuan, tak boleh anak. Nampak lagi yang masalah. Pak kita nikah seorang perempuan, tak boleh anak. Bila tak boleh anak, 60 tahun dah cerai. Bila cerai nikah dengan pak lain, laki-laki lain pula, ni pak kita cerai dah. Faham? Boleh anak. Nah, boleh anak. Dengan ayah dia tak boleh anak. Nikah lain boleh anak. Anak tu anak tiri ayah kita. Hai, anak tiri ayah kita. Bahkan kita jadi guna, kita adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri. Nah, ginilah senang kita ni cerai dengan bini kita. Tak? Dia pun nikah lain, boleh anak. Anak tiri kita. Nah, anak tiri kita. Tak boleh nikah kita kalau tina. Tak atas semayang. Faham ke? Kalau kita perempuan, kita cerai dengan lelaki kita lah. Mula cerai masa bawah merah. Learning ni 2008 dia nikah dengan orang yang budak lelaki kita ni. Nikah dengan seorang budak perempuan. Boleh anak lelaki adik tiri kita. Faham ke? Anak tiri kita. Nah, nampak lagi? Pasal ayah budak tu bekas laki kita. Anak tiri kita. Dengan anak kita adik-beradik tiri. Nah. Tak apa tu, tak boleh banyak kan dia pening je. Nak. Bolak orang ni. Nah. Jadi bila kakak akak, abang akak, adik akak haram bergaul bebas. Pergaulan boleh, tapi pergaulan sekadar ajnabi. Macam orang asing je lah pergaulan. Walaupun maknanya sayang sangat adik akak ni, tak kira sayang tak sayang. Aurat tak boleh buka. Boleh buka 3 cara. Pertama menatu, kedua keturunan, ketiga ngopek. Boleh buka aurat. Walaupun kita ambil dia tu daripada kecil, duduk rumah kita 20 tahun dah. Nak buat abang akak, tak boleh juga. Kena tutup aurat. Ini biasa lah kakak akak, adik akak dia mungkin nak mau abang akak. Dan mula kata apa ni, kakak akak aku. Manusia ni bila dengar kakak akak, tak ada apa lah. Kakak akak bukan girlfriend dah oleh kau. Kakak akak berhak tulis. Mana boleh? Tak main akak gitu dah yang nikah kan. Main cigong syai, mana duduk 2 orang lah gelap. Kakak akak bawa. Lepas okey lagi. Dah tak boleh. Oleh itu dah tidak wajar seorang wanita mengambil abang atau adik angkat lelaki. Kerana ia tidak dibenarkan oleh syariat, maka tiada ikatan yang membolehkan mereka bergaul bebas dan hidup bersama. Kalau kita anggap sama macam abang kandung kita sendiri, haram. Angkat tetap angkat, tidak jadi kandung. Kandung maknanya mak kita mengandung dia. Tu panggil. Gaul bebas tak boleh. Walau bagaimanapun, pada mulanya kita kata niat kita suci, kita anggap sebagai abang atau dia angkat laki-laki, kerana ia tidak benar pada syariat, maka tiada ikatan membolehkan mereka bergaul bebas dalam dan hidup sama. Tak boleh. Niat kita tidak boleh menukar hukum syarak. Tak boleh nak ukar hukum syarak. Niat ikan lambu ekor, niat kalau kena nak pergi umrah, jadi hukum haram jadi halal tak jadi. Tetap haram juga. Tak boleh cukup. Benda haram ni boleh buat bukan kerana jadi baik, tapi sekadar darurah sahaja. Darurah tu lain. Walaupun pada mula kita kata niat suci, lambat-lambat dia kata dan kita kata niat kita suci, kita anggap sebagai abang atau adik kandung, mula-mula bolehlah. Lambat laun akan datanglah gejala-gejala buruknya.
Jika tidak dikawal, hawa nafsu berlakulah hal dilarang oleh syarak, berbagai macam maksiat kemungkaran. Cara yang begini berpeluang syaitan masuk mendorong ke lembah maksiat dan perbuatan yang keji, lagi dia murkai oleh Allah Ta'ala. Ya, kita tengok tadi mana ada duduk berduaan, kakak akak tidak kasih. Nak dianggap kakak dia sungguh, kakak seperti kakak kandung. Siapa boleh pegang tangan, salam ke. Dah, nak balik kampung dah, nak pergi kompos dah, sahabat salam tersembah, mana boleh. Nah, kalau abang akak boleh salam, laki sama lelaki. Dah, salam boleh 3 minggu dah lepas tangan. Tak ada masalah tu. Nah, tak boleh buat apa yang nak salam dengan puang dah. Nah, orang larang tu, dia nak band. Nah, tak boleh salam, tak boleh salam. Mak dia tak boleh salam 4 kali sebetul. Nah, dia nak pegang tangan datang saja. Allah larang pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang mahram. Yang muhram. Yang muhram itu maknanya yang diharamkan. Bermakna walaupun menganggap seorang sebagai haramkan atau diangkat, ia tetap haram bergaul bebas. Apatah lagi jika membuka aurat di hadapan mereka. Duduk di rumah, dia tutup kepala kan, kakak-kakak. Kena tutup kepala, kena pakai baju labuh habis. Tapi akhir zaman ni bila kakak ada hukum syarak, tak ada hukum. Masa kita masing-masing tak jaga tak. Kita tak jaga longgo anak, kau longgo, cucu kau longgo ni. Nah, dia gitu. Nah, istilah abang angkat atau diangkat ini mengkaburkan pandangan masyarakat. Oleh kerana kalau dilarang maka haram dan dosalah berbuat begitu. Jadi kabur masyarakat ni kerana setengah masyarakat tidak menganggap satu kesalahan kalau berdoa dengan adik akak. Nah, atau kesana kemari dengan kakak akak. Lain yang kalau sebut kakak akak jadi lain kalau orang tak apa nak marah. Begitu juga dengan tunang. Nah, dah pergi lelaki mana orang ambil amor. Tunang dia je. Oh, nak tu pergi je. Buah wadah ke? Dah apa tunang boleh kan? Tak boleh. Dia boleh nak jamah, nak ganda, nak kelek, nak kepong. Lepas kita kata aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, saksi pun sah. Saksi kita sah. Boleh. Kalau saksi kata tak sah, nak, tak boleh lagi. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Terima kasih. Mana kamu? Sah. Belakang? Sah. Dia dah waktu biar kok tu. Tu baru boleh. Dah. Tunang tak boleh. Jadi orang Melayu tunang boleh ada kan. Mak pamarah yang apa tunang pun tak boleh ambil lagi. Tak boleh tengok je kita. Nah. Apa marah tunang dah. Orang jahiliah ni dia duduk pesel barat. Duduk pesel barat. Tak. Tunang, kajak kata lah, boyfriend tu mak tak marah yang ambil. Apa tak lagi tunang tak? Tengah-setengah banyakkan orang ni tak? Siapa marah? Tunang pun 4 hari sekali. Orang nampak pergi belaka, pucuk kenyai turun. Nah, tunang mak duduk ramai duduk celering, tak lagi ambil. Ayah mak tunang kata kalau nak pergi dengan kereta boleh, nak pergi boleh, nunggu tunang bang. Faham? Baru senang. Tak. Jadi tak kena tengok tunang bang. Tunang kita dia mabuk laut. Ada juga orang lelaki mabuk laut. Ada. Jangan main. Tengok lagi candak. Sewa motor. Alu pergi tu orang joget atas tak motor. Berhenti store biru herang muka. Ada je orang lelaki gitu kan. Nawak kau ni tak boleh tak jadi. Tapi masa kasih dia kata kekasih dia lautan api sanggup kurenangi. Masa kasih bila nikah lah, bini nak balik depan lelaki, balik kau ni abang balik kau je matang. Dia nak naik motor nambah, motor jalan no. Tak ada api sikit. Jangan percaya orang lelaki kacau lelaki. Cuba kita lihat kembali ajaran dari Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang olehnya. Firman Allah SWT yang bermaksud, katakanlah pada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya, dan jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain tudung ke dadanya, jangan menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka.
atau putera-putera mereka, atau putera suami mereka, atau saudara mereka, atau wanita Islam, atau budak yang mereka miliki, atau pelayan lelaki yang tidak berkeinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Cukup lengkap dalam ayat ini. An-Nur ayat 24 sampai 31. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang laki-laki yang beriman, supaya mereka itu memejamkan pandangan mereka itu. Mana pejam pandangan, bukan pejam mata, jalan melanggar tiang api pula. Mana janganlah duduk tengok perkara-perkara haram yang banyak di jalanan. Kan di zaman Nabi, zaman kita Rafi nak depan surga duduk nak tengok hok belah kain kat ke hotel-hotel nak pergi dia hotel-hotel orang bujang, orang hok dok pakar awal dia pakai gitu lening depan surga je nak oleh hok pesen lengah sekerak, hok lengah satu nak tu bila nak pergi kolah dia nak pergi nak sembah luar jalan tepuh beli batin tu bila molek-molek ada nak tak payah nak pergi dah di hotel-hotel duduk cengok dekat surau itu biar kolah depan masjid macam-macam pesen lalu nak hak seluar neleh hak pusat jelek nak hak pakai baju buka hak seluar pendek kuat hak kain skirt tutup atas buka bawah nak tutup atas tutup bawah buka tengah macam-macam pesen ni tak ada malu sikit ni umat-umat yang sangat jahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkanlah, dia kata Allah kata tudungkanlah dada-dada mereka itu jangan winapa. Nah, ni pesen dada buka. Nah, buka dada. Orang lelaki buka dada dak molek ke jenis. Orang lelaki jenis buka dada dak kacing depan. Oh, sayang dada. Dak molek dak macam dak apa sara ni. Nah, ni apa orang buka dada. Habis cerita. Nah, ayah duduk masjid. Ayah tengok anak pasang baju tak nampak dada, nampak lengan, nampak tiap. Ayah kata, macam mana kau anak aku? Bitel. Nah, berat nanang kali ayah gitu. Nah, sebeh kaya kokar takut tekok. Nah, beli 2,000 Mekah. Anak orang boleh mari ambil dengan motosikal di rumah. Dah sagi Mekah lagi Kuala Mekah. Nah, tak faham benda makna haji mabrur. Haji mabrur bila dia balik daripada Mekah, anak dia orang tak nak tengok dah kulit aurat anak dia. Orang dah nak tengok dah anak dia pakai luar ketat. Ayah dia masa pas dulu dah. Ayah dia Tuhan buka pintu hati dah. Haji mabrur. Nah, atau putera-putera mereka itu boleh tunjuk perhiasan hanya kepada suami. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Atau abnaihinna. Jangan kamu tunjuk tubuh badan kamu melainkan kepada suami-suaminya. Tunjuk ke suami ya. Nah, kita tunjuk ke orang lain. Boleh jadi balik air. Nah, kalau kita buat uang kaju balik. Dia patut balik bawah panjang di atas naik sekat tau. Kita buat labuh balik atas. Di bawah sekat. Tanjur lah buat. Memangnya takut pada kita bang. Turun balik kapau bisuti. Nah, pasal kaju balik. Ni balik baik balik. Nah, perhiasan untuk suami tunjuk orang. Nak tubik jabak bini tonyong bibir. Nak tunjuk ke rajabat pula tegak merah mulut tu. Tengok aja kau gelek. Lakuk lekak. Depan suami bang belepeng nyo duduk atas bibir. Bekas parut tadi. Atau putera-putera mereka kalau nak tunjuk kecantikan orang perempuan tunjukkan anak. Tak apa tunjukkan anak. Pakai baju kebaya, pakai kain stick, pakai seluar ketat tunjukkan anak. Dek, tengok dek, comel tak mak? Comel lah mak, macam orang gila. Mak tu kata. Tak apa rumah kita. Ni yang pelik rumah tu kembang gantung kan. Sebab apa pasal nak pergi jabat jadi lawa. Asal nak pergi jabat lawa dengan minyak wangi sembuh. Dengan air shadow, dengan blusher, dengan tepung, dengan sepanah, dengan hak skru lebar, beruh basuh ni. Dengan hak benda ngaci aiskrim nak tengok. Ngaci aiskrim. Kan dia kan kaki aiskrim tu ada juga dia tapi kaki belum rata. Ketak lagi dalamnya tu. Sejabat.
Depan laki tarik mata tepek. Lapang ni boleh tak mandi lagi. Berat kan, bukan sini, bukan telekom. Atau putera suami anak tiri boleh. Anak suami kita boleh. Nah, kita lawa depan anak tiri boleh. Atau saudara mereka tunjuk ke adik-adik kita boleh. Nak pergi rumah kakak kita, nak pergi rumah abang kita ni, kita pakai hebat-hebat, pakai lawa-lawa. Nah, baru tu. Pasal abang kita mahram kita. Nah, tak ada apa-apa. Atau wanita Islam sama-sama muslimat, tak apa nak tunjuk. Sama-sama dia ni, tak saya suruh memang tunjuk dah sama dia. Nah, kalau baru beli cincin baru, keren naik surat. Kakak naik surat. Nah, kawan hak sebelah dia keliling, tak ada jawab, tak ada tanya. Dia jawab 6,000. Hasbun ai beli kat Bali. Atau budak yang mereka miliki tak ada sama kita, atau pelayan lelaki yang tidak berkeinginan terhadap wanita. Kita ada orang gaji lelaki, kita orang puang tuan rumah okey dah. Tapi orang gaji kita ni jenis tak mahu orang puang hari. Jenis tak ada selera orang puang. Nah, jenis jalan bergedik-gedik. Daripada dapur nak kita ambil air tu kat setengah jam jalan ni lenggang. Dah, kita tak apa kan. Nah, pasal apa jenis tu tak cara ke orang puang. Atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Boleh buka aurat depan anak. Kita boleh pakai luar pendek depan anak umur 3 tahun, 2 tahun setengah. Jangan hak darjah 1. Nah, ramai kita luar pendek dulu molek-molek ada. Nah, duk tengok TV luar pendek ayah. Bunga tu. Nah, mata ke Cina kedai basikal. Nah, depan anak so, anak puang dekat tahun 3. Nah, jadi udus sepang tu ayah. Nah, tak boleh. Kita nampak aurat tu. Auratul mu'mini baina surati rukbati. Aurat laki-laki beriman, pusat sampai ke lutut. Bawah pada pusat, atas pada lutut, yang boleh tengok isteri kita, anak kita okey. Awitifil ladzi lam yastaru ala auratin nisa. Budak-budak, anak-anak yang tak reti ke benda lagi dalam bab aurat. Nah, tidak benda. Tak apa. Jangan awak pakai luar pendek gitu di rumah. Nah, luar pendek ni pakai luar hak lutut. Tak apa. Luar benda lagi pakai lutut. Ada gambar koknya. Tu tak apa. Nah, ni lah dengan wallet pas luar wallet basuh kereta ke Jumaat. Hari Jumaat ada kerja basuh kereta dah ni. Kek lu. Macam rabu ampik tu. Berat nandang tu. Nah, jadi bodoh ke jenis. Nah, orang putih tak apa, dia rambut merah, hidung macam mata sabung. Nah, kita lubang hidung sama suruh cawang. Nah, luar pendek, tak sabung sikit arang. Oleh itu tidak payah nak berabang atau beradik angkat sama ya. Abang dia angkat. Dia ni kau berat ni, dulu main surat tau. Dulu main surat. Nah, tulis surat, tulisan macam ni. Tak jadi gayok sikit. Romo-romo surat, tulis mula. Nah, ini ubur bedok. Abang ni buka belah hidung, berabuk bedok dalam muka. Nah, kasih zaman dulu. Kalau pesen bakar kat tepi. Bila dia bakar kat tepi pula, anak puak anu gitu. Macam-macam pesen. Learning, mesin. Nah, mesin. Tetap. Dalam kau komat. Ayat salah, ayat salah. Dia kok mesin. Nah, mesin awet. Ia membuka luas jalan-jalan kemungkaran dan kemaksiatan. Boleh berduaan, tidak lagi disangsi oleh masyarakat. Akhirnya masuk jarum syaitan, jadi maksiat. Nah, takutlah hukum Allah. Ada banyak cara lain untuk berbuat baik pada orang atau mendapatkan persahabatan dan persaudaraan. Banyak cara yang dibenarkan oleh syarak. Bukan mesti kita buat sebagai adik-akak. Nah, pergi ziarah dah kawan, kenal, pergi ziarah keluarga ni. Tak, gitu cara hubungan. Islam memang menganjurkan menyaratkan kasih sayang, tapi betul pada tempatnya. Bukan tak boleh kasih sayang, tapi biar kena pada tempat. Nah, kalau nak kasih sayang dengan orang lelaki ke perempuan, nah, cari ke kodi. Tak apa. Nah, kita ni pelik. Bila akad nikah, tak kasih sayang macam mana? Nah, bila dah akad nikah, sayang sangat. Dia nikah, tak macam mana tu. Nah, masa kasih, masa tunang tu, minum tapping 2 straw. Segelas 2 straw. Nah, makan kuih tiaw tu, datang surat, tina ranga. Nah, tina pula ranga, datang pula surat.
Lepas tu hak jatang pula surat, hak tinggi pula rangu. Jadi hak tinggi tak mau kenyang. Dah. Nah, duduk main gitu. Oh, maknanya apa dia panggil? Keadaan dia panggil duduknya. Romantik anda. Romantik. Nah, romantik. Padahal haram lagu tu. Hak sarang tak benar. Nah, dia kalau kita tunang ni boleh kita nak makan nak apa. Beli diriang jatuh mau tunang. Nah, dah kan? Lepas belebok kata rambut bawa. Nah, ni dok. Makan diriang pasal. Dak nikah lagi makan diriang. Hak lelaki tukar skop. Nah, hak puang tukar makan. Nah, ni suak kaku aku suak kamu berah dulu. Makan di saudara hak sama-sama. Tak boleh kalau makan seorang. You kena teman ai. Nah, gitu. Bila nikah makan suku. Nah, makan suku. Laki makan atas meja, bini bawah meja. Kalau tak ada. Nah, laki kata mari ya, tung. Makan dengan abang, makan lah. Kita kenyang lah, makan lah. Nah, jadi makan suku apa bila nikah jadi gitu? Lek tau. Orang bila nikah dah orang bagi suap. Nah, jadi kita kena praktis semula. Tak selalu malam ni. Nah, kita hidupkan semula kasih sayang. Balik sekarang. Buat selalu. Biar tua dah pun. Dah, bila anak hijau kita pun main yang tak makan. Nah, bini kita ranga kita suap petang. Nah, kita pula ranga dia suap belakang. Suka main gitu. Bagi wanita berkasih sayang dengan orang yang dihalalkan baginya. Berkasih sayang itu biarlah kerana Allah, iaitu nasihat, menasihati pada jalan Allah. Tu baru tu. Tapi kalau bahasa jak nikah lagi tau, dia berakhir jalan tau. Tak kena orang nak pusing. Kakang di masjid terapung, kakang di sekayu, kakang di diaji tengok burung. Kakang di kolam air panas. Bila nikah, dah macam mana dah. Pada dapur itu dia air panas. Memang kita pergi sekali, lama tak pergi masjid terapung. Bahasa genyang. Kita orang sibuk ni. Ada kerja main gitu. Dah ada dua bini. Kita jadi salah. Silap perhitungan. Kesimpulannya, hindarkanlah dari sikap suka nak mengambil abang, kakak atau adik angkat. Memadai dengan sahabat, dengan orang yang dibolehkan dengan tujuan untuk mengingatkan hal berbuat kebajikan dan ketaatan. Semoga Allah meredai kita di dunia dan akhirat. Baik, soalan seterusnya. Kawan saya berusia kira-kira 9 tahun telah diperkosa oleh pemuda yang tidak dikenali. 9 tahun kena perkosa. Peristiwa tersebut terus hidup dan menyeksa hatinya. Fikirannya rungsing dan sukar hendak melelapkan mata. Dia tidak tahu apakah dia termasuk seorang gadis yang suci dan apakah amalannya diterima oleh Allah. Dia juga bingung sama dia harus berterus terang dengan bakal suaminya atau tidak bila dia mendirikan rumah tangga telah. Budak perempuan 9 tahun ni rogo di kawang ni hak lelaki. Tu dia ni lek-lek. Hak kenal-kenal belaka. Dia ni berat. Pasal apa? Pasal negeri ni tak ada berkat dah. Negeri sendiri Tuhan tarik keberkatan, maka rakyat mamlakah isi negeri pun jadi tidak ada iman, ketandusan, takwa. Itu yang berlaku sekarang. Batu kita buat undang-undang tak ada nak penterah juga. Kerana Allah cabut keberkatan daripada negeri kita. Budak-budak jadi jahat, aktina jadi muka dak malu, orang tua jadi kurang hajar. Orang negara jadi menipu. Mu tipu aku tipu mu. Mu lebang aku kabel mu, aku paikan mu pula. Tak, pada main gitu slow. Pasal apa? Pasal Allah tarik keberkatan. Apa tarik keberkatan? Ada sebab. Pasal kita tak ada iman dan takwa. Allah kata dalam Quran, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Jika ada penduduk negara, sebuah negara itu beriman sungguh-sungguh kepada Allah dan bertakwa, yakni takut kepada maksiat, Allah akan buka keberkatan negara tersebut daripada langit dan daripada bumi. Sekarang tak ada. Batu buat peraturan pun kau baru. Undang-undang dadah buat dulu buat heroin. Kau gantung kau apa? Kau baru tubik. Tubik pula ekstasi dengan crack, dengan kokain, sabu, mak sabu ada belaka. Dengan ais
Nah, kau banyak pula pi kuda dah pula. Nah, buat waktu ketak pula kata orang motosikal, kau banyak belum tu. Nah, ketak pula kata orang kereta, kau banyak belangga. Pasal apa? Balasan Allah. Nah, tak tahu nak reka lah. Nah, takkan menang. Menangkan balik pada Allah. Nah, jadi dia risau, dia pusing. Adakah dia masih suci? Dia kena ragu dah. Kemudian adakah amalan diterima oleh Allah? Yang ketiganya dia kena khabar tak ke suami dia bila dia nikah lagi? Jawabnya masalah perkosaan ini tidak sepatutnya dirungsingkan sangat, kerana gadis yang berkuasa itu tidak berdosa. Ada dosa. Nah, orang yang dipaksa tak berdosa. Dipaksa. Nah, tapi sekarang ada juga, dia suka sama suka, patut lelaki tak mau nikah dengan dia, digigit cah rogo, cah sabu. Itu banyak berlaku. Nah, perbuatan itu dilakukan seorang muda yang tidak bertanggungjawab dengan secara paksa, dia tak berdosa. Nabi kata diletakkan, tidak ditulis amalan di kalangan umatku kerana tersalah, lupa dan dipaksa ke atasnya. Kalau kita salah, tidak diambil kira. Salah, mana tidak berdosa. Umpamanya kita salah, apa benda ni tersalah, maknanya mengerjakan semayang zuhur 5 rakaat. Kita tak sedar, kita ingat 4 sampai mati, kita tak sedar kalau itu sebenarnya 5. Apa ni salah, tak berdosa. Nah, tapi kalau sengaja dosa semayang zuhur 5 rakaat. Nah, lupa tak berdosa juga. Nah, lupa tak ingat ke semayang tak? Isa, tak ingat, sembang, masuk bilik tidur. Sampai mati tak ingat, dia tinggal itu, dia tak ingat sungguh, tak dosa. Tapi ada benda yang kalau kita tersalah, kita kena ganti walaupun tak dosa. Seperti kita tersalah langgar orang, orang berhenti traffic light, kita balik, dia tengok mesej, lekung bahang signal orang belakang. Tak sengaja, dosa tak? Tak dosa dah. Dan guana hukum wajib kena ganti. Bukan tak sengaja tak payah ganti. Tak sengaja kena ganti, wajib ganti. Harta benda orang. Kita salah gostak kereta kita, kena pagar rumah orang, patuh pagar, terus bunyi orang. Kena ganti. Lama tu orang ganti lah. Mana guna ganti, kita tak sengaja kan. Jangan main bak gitu. Tak sengaja ni cuma tak berdosa di sisi Allah. Kalau sengaja dosa dah, tapi kena ganti. Mereka tuang dia halal. Dan yang ketiga, yang dipaksakan ke atasnya, maknanya orang yang memaksa itu dah lebih kuat daripada orang yang kena paksa. Maknanya tak nak lawang lah. Kalau boleh lawang, tak panggil paksa. Macam nikah paksa. Sah tu nikah paksa. Dan yang kata tak sah tu nikah paksa sungguh. Ni paksa, kalau kita duk faham sisi masyarakat, sebenarnya bukan paksa. Ayah dia kata, mu nikah. Mu nak nikah dengan anak aku. Dia takut ayah dia nikah dengan anak dia. Hukumnya sah. Itu orang panggil paksa yang tidak dulu pada syarak. Paksa yang menyebabkan tak sah nikah ni, paksa yang ugut dengan senjata. Bubuh senjata tekak, kalau tak jawab nikah, nak kerak kau. Dan orang yang mengugut boleh melunaskan ugutan dalam bila-bila masa. Itu panggil paksaan dalam Islam. Sekiranya dia meninggalkan rumah tangga, nanti jangan terlalu diusingkan berkenaan dara, kerana dara itu boleh hilang bukan saja atas sebab diperkosa atau sebagainya, tapi boleh terjadi atas sebab yang lain. Masalah dara ni memanglah bila diperkosa tak ada dara lah. Tapi bukan saja mesti diperkosa. Banyak benda-benda, kalau perempuan jenis aktif, kadang-kadang dia boleh coh dara dia, kerana dia lapisan yang sangat nipis. Kalau zaman ni kau benda ni budak buang main sepak takraw. Ni tandingan sepak takraw. Dong ladang boleh lihat dia puang sepak takraw. Dirasmikan oleh pengurusi masjid ladang. Pengurusi masjid tak puang main sepak takraw. Bukan pakai jubah, pakai lau pendek, puang main sepak takraw. Umur 16 tahun ke bawah, futsal perempuan. Main futsal. Kalau datang tu kau tengok keliling padang. Berat nanang dia ni. Benda nak jadi bukan berat nanang lah, berat 12 tu. Macam-macam main lompat gandoh. Lompat gandoh apa? Kalau cocok di galah mampu gerak.
pelik-pelik nak main belaka. Dia ikut kafir. Orang kafir perempuan dia nak diri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kaum laki-laki. Ini seruan kufar yang bukan daripada Islam yang suci. Islam telah meletakkan martabat wanita lebih tinggi daripada kaum laki-laki, sehingga tidak dibenarkan berbuat perkara yang mensabah dikerjakan oleh kaum laki-laki. Dan ni orang puan sama saja hebat dengan lelaki. Nah, orang puan lelaki jadi pulih, dia nak jadi pulih kau kerja curi. Nah, padahal ada Allah nak berlari. Nah, padahal ada mensabah dah dia jadi pulih. Nah, bomba kau puan bomba. Nak khabar ubur tangga tu dia khabar dulu. Saja kau bawah. Lenggok tak kata dan walik zorah tangga. Guling api rumah pun tinggal agam. Badan nak golek pada apa benda ni waktu beg. Apa benda air tarik saja tangan tumpah kau puang. Tanah awang kau puang kau. Negak sama dengan lelaki dalam seluk tanah awang. Nyanyi kita tengok. Negak. Kalau lelaki ni sabar. Pak ye belatih. Tanah awang. Askor puang ni kau. Gan lapang ni negak macam bewok negak. Orang puang tak layak sikit harap. Allah jadikan dia mulia dengan kerja-kerja yang lembut bagi dia. Memang jadi askor dia. Jadi kenapik ada kenapik puang beken. Dia tu minta maaf lah mekpik. Minta maaf lah mekpik. Harap sama. Rupanya uzur. Sebab tu beken. Nah. Dia nak belaka tengok tak dengar tarik tali buang molek-molek ada. Naiknya orang puang ni naiknya. Orang puang panjatnya. Buat tandingan panjatnya. Bagi pokok tu rendah lah. Dah suka lelaki depan tengok. Naik tu. Tolok ke bawah. Dia nyek. Puang suka orang ambil gambar semua masuk TV. Dah apa suka sangat. Dia akan apa suku. Peristiwa ini tidak harus diceritakan kepada siapa pun. Bahkan pada bakal suami diri, Islam ini melarang menceritakan aib diri kita pada orang. Jangan cerita ke suami. Tak payah cerita. Faham? Dia maknanya dia telah bertaubat dulu, dia berzina, tak suci dah. Tak wajib cerita ke suami. Tapi kena bertaubat sungguh-sungguh. Allah Ta'ala beri keampunan. Kita pula kalau ada buat tak molek dengan bini orang apa semua, jangan pergi kabar. Faham? Jangan pergi kabar jadi rosak rumah tangga orang. Masa dia bini masa tu puan tu kasih kita lagi. Dah kita duduk ligang hokmo. Pada berang 16 kali terjun kat surah batu. Dah atas belakang penyu habis gitu dia gambar 30 napi. Pukul mak puan. Dah awet kita tu nikah dengan orang lain. Pasal kita duduk bakal mendakat sama. Lina ada kereta. Kita jangan pergi kabar. Jangan awak mana dengan mulut. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau kita nak kabar ni lah. Bini awak tu bukan kasih hamba. Hamba leleh rata hari tu. Jangan. Jadi pecah belah rumah tangga orang. Jangan cerita pula ke orang. Tengok macam main. Kok bini cik ye. Kita pula aku tak kuat lah. Aku eret dah. Jangan dosa besar. Kita hak sesat dah masalah kita hak dulu. Dia cerita pula ke orang. Nak tunjuk sagong dia. Aku eret dah baru nikah dengan orang. Kerana sebut dengan dosa. Suatu peristiwa pahit, keji dan maksiat mereka diri tidak perlu disebarkan. Tak perlu. Dari Abi Hurairah daripada Nabi SAW, dan barang siapa menutup keaiban seorang muslim, nescaya Allah akan menutup keaiban yang di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita buka keaiban orang ada tujuan digunakan haram, tak apa. Umpamanya kita terpaksa cerita aib seseorang supaya orang jauh daripada dia. Kita kenal si pulang ni suka tipu orang. Bila buat baik, hak bapak semua kena tipu belaka. Kita pun terpaksa cerita aib perangai wuduh itu kepada kawan kita, takut kena tipu pula. Itu bab lain. Apabila menutup keaiban orang lain digalakkan adalah lebih baik keaiban diri sendiri juga ditutup. Jadi aib ni kita kena tutup. Ada orang jangan dia bangga dengan aib ni. Jangan bangga. Allah tak beri keampunan kepada dosa yang kita bangga-banggakan kita buat. Oleh itu kali tidak perlu dirunsingkan walaupun sesaat. Jadi puan ni tak perlu risau apa-apa pun. Benda telah lama berlaku. Dia pun tak berdosa pada Allah, tak wajib kabar pada calon suami.
Serah saja kepada Allah SWT yang menentukan segala-galanya. Yang penting kita sentiasa bertaubat dan minta perlindungan Allah dari melakukan kemungkaran. Kita jangan buat maksiat. Orang buat jahat ke kita, dia tanggung dosa. Kita jangan buat maksiat. Andainya masih dirusingkan juga, ini menunjukkan orang dia tidak redha menqada daripada Allah. Nak pusing apa lagi? Benda yang tidak terlibat dengan kita. Tak payah pusing. Orang yang buat jahat, bukan kita ni, kita dipaksa oleh orang. Yang kita usi dosa yang kita buat dalam keadaan redha zaman dulu tu. Berlambak-lambak, berkagu-kagu ada. Hak tu apa ni pada kita. Oleh itu kena banyakkanlah istighfar dan berdoa. Hidup ni biar banyak berdoa dan istighfar. Main-main juga. Hiburan-hiburan juga. Semoga Allah memberi ketenangan pada hati dan berlapang dada dengan apa yang berlaku. Bila dia telah bersabar dengan qada yang Tuhan tentukan dia ini diperkosa pada masa kanak-kanaknya, dia redha dan dia pula tidak rusing, dia harap pada Allah. Allah akan jadikan dia bertemu dengan pasangan yang membahagiakannya. Itulah balasan Allah. Waktu kalau kita sabar dengan kesusahan di masa sekarang, iaitulah manis yang berpanjangan di masa yang akan datang. Kalau kita bahas manis dulu, diam, tak boleh lah, tak ada manisnya dah. Kata-kata dia minum dah air manis. Pasal banyak minum manis dah dulu. Bahan kecil manis dah buat cik. Kalau kau jaga pada awal, banyak minum air masak, boleh minum air manis. Tapi dia bilang dengan air masak semua. Belum tidur sekolah, bangun tidur sekolah. Ada apa-apa? Lepas tu kalau kita kaji, dia tengok di Patani ni, orang makan manis. Di Patani ni, kalau kita pergi di Tani, bela-bela Naratiwa, bela-bela Yala. Air susu, air gelas ni susu 3 suku. Air susu 3 suku. Dari nak kucai, sakak sudu, kuk. Berat sudu duduk dalam susu. Kemudian roti canai pula, dia buat susu hak tu. Roti canai tak ada kuah kari minum. Dia buat susu tank tu. Ada setengah tank yang buat atas tu. Lepas tu dia tabur gula pula dalam sepuk gula. Faham? Siapa tak nampak roti canai? Makan orang lain ada, 3 roti orang minum. Tapi hak kena penyakit ada manis, penyakit lain. Rupanya dia kerja kapung orang ni. Walaupun makan manis, kerja kapung, kerja nyaku ramai. Kerja nyaku, kerja berat-berat. Allah tu baik tak mau. Jadi dibakar oleh tenaga dia, manis tu tak nak masuk dalam darah. Kita manis-manis, kerja benda gawat. Duk laikong. Kerja tak banyak pula. Banyak duk saja kaki, satu duk atas apa benda. Atas komputer. Ekong pula kau kuat. Dia yang masuk dalam darah. Dan gitu, dan itulah tak apa. Tak ada apa dah ni kita ni berat lah. Buat apa pula? Berat lah aku, berat lah. Buat apa? Buang air kecil, tak tahu lah mani leting ni. Faham? Berat penyakit itu. Tujuan menutup aurat. Kita bertiga tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya dapat tahu kampung Tebing Tembah ada 2 masjid. Masjid lama tidak dibenarkan solat Jumaat atas arahan pejabat agama. Masjid lama ya? Tak boleh solat Jumaat tak? Boleh? Boleh. Dan ni soalannya sebagai orang awam, saya ingin tahu dari sudut agama di mana sepatutnya kami mendirikan solat Jumaat. Masjid lama atau masjid baru? Jadi boleh ke tak? Boleh. Jadi dia tengah cerita baru. Boleh lagi. Bila-bila nak takut tak boleh. Ada arahan tak pergi semayang Jumaat? Ada? Dah semayang lagi? Tak apa, semayang lah. Suka dah. Semayang lah, semayang. Dia ada pula bagus semayang Jumaat. Ni masjid lama kan? Lepas tu bila dia buat baru nak suruh orang lama kita, mana boleh dah ni? Pahala ni kira mana? Pahala orang ramai. Tidak ikut mana-mana. Ni rumah Allah. Rumah Allah ni kita boleh mana-mana. Anak mana-mana ni rumah kita. Rumah kita. Tak jadi awak makan rumah saya. Buat rumah ni. Lain rumah dia. Ni rumah Allah sama mana-mana. Tak, salah mengada-ngada.
Apa hukum pakai gelang magnetik yang begitu popular sekarang? Pakai nak buat lawa, haram lah pakai. Nah, nak buat berubat, ubat lain banyak lagi ubat. Nah. Apa hukum kerja dengan syarikat bukan Islam? Mak Saleh ni pula ni. Pahlawan Sabah. Hukum bekerja dengan syarikat bukan Islam. Dalam masa yang sama ada syarikat Islam. Makruh orang lelaki. Orang perempuan tak boleh, haram. Nah, lelaki makruh. Ni tak dosa tapi tak apa comel. Nah, tak apa comel. Tak apa comel tu kalau kerja-kerja tak terlibat dengan barang haram. Kalau dalam pekerjaan dia ada libat benda haram, kerja dengan orang Islam pun haram. Nah, semata-mata kerja yang betul, yang tak salah disyarak, cuma majikan tu orang kafir, makruh. Nah, hukum pakai topi boleh? Topi apa ini? Topi boleh? Hukum pakai topi Aceh ke boleh? Pak Lah suka sangat pakai. Mana pula ni? Topi mana tak nak baca ni? Kawan saya begitu kuat menyokong pergerakan perjuangan Islam, tapi dalam masa yang sama begitu sukar untuk meninggalkan dia pula. Meninggalkan hobi belaga ayam. Apakah perjuangannya sia-sia? Baik, ini penyokong untuk guru lah, sokong Islam dah, sokong ulama, tapi berakhir belaga ayam. Patut dia sokong tu kira gua ni sia-sia. Tak sia-sia. Datuk belaga ayam, dosa pula tak perlu dia. Faham? Dia gitu. Nah, tiap-tiap orang yang melakukan kebaikan patut dia buat dosa tu pula. Memang ada batal kebaikan dia tu. Cuma ditimbang di akhirat mana yang lebih baik, mana yang lebih ringan. Nah, mana yang lebih berat. Kalau banyak amalan kebaikan menang, selamatlah dia. Tapi ingat, belaga ayam ni dosa besar, kena laknat. Nabi kata Allah melaknat orang yang melaga binatang. Di akhirat lagi ayam tu Tuhan akan cari, buat besar, catut kepala dia pula. Ayam tu kena muka tuan dia. Nah, dak tukar sikit tu. Ayam kata muka ni lah. Hak tukar laga aku itu. Nah, maka Allah perintahkan ayam ni tuan jadi besar, kita ni jadi kecil. Ayam catut pula. Paruh dia besar-besar kerek. Walakung tak kepala kita. Tak tahu lah. Nah, dah salah. Kalau kita taubat dah, ayam tu tak tunjuk dah kita. Dan Tuhan pun sesat selalu. Jangan main-main belaga ayam. Ada pula sokong Islam belaga ayam. Dia nak main binatang ni, main tunjukkan cantik boleh. Badi ayam lawa dah salah. Macam ayam serama kan? Tidak belaga. Badi lawa. Ayam lawa, ayam cantik tak apa. Tandingan burung cantik. Tandingan suara burung sedap. Tak apa, jangan laga burung titik. Dengar suara dia. Jangan main kalau ni orang yang asyik sungguh. Kaki dia lah kita tak faham. Taranung dia, lagu dia tu. Orang yang memang kaki sungguh, kalau dengar lagu burung kelah 100,000 mandi junub. Hukum orang tabligh yang mengabaikan keluarga dan semayang di masjid. Masjid orang UMNO. Buat ni blok ni. Dia kata orang tabligh ni abai keluarga dia. Dia tak nak abai keluarga ni, tak nanti orang tabligh. Siapa pun tak boleh abai keluarga. Orang PAH ke, orang tabligh ke, orang mengaji ke, orang mana pun tak boleh abai keluarga. Benda hak yang wajib kena tunang. Faham? Lepas tu kita nak kata dia abai keluarga, kita tak boleh. Melainkan keluarga dia buat pengaduan. Isteri dia mengadu pada qadi. Tak beri nafkah. Baru sahih. Tapi kalau dia tinggal saja-saja, semata-mata nak ikut jemaah tabligh, kita tak boleh lagi beri alasan tak betul dengan sebab tinggal ni. Sebab isteri dia, anak dia tak komplain apa-apa pun, kita saja yang sibuk tak jadi gitu. Dia mesti, maknanya isteri dia tak reda, anak dia tak makan tak minum, siapa orang kena beri makan benda, barulah tak boleh keadaan lagu tu. Semata-mata dia keluar tinggal 4 bulan 6 bulan, tu hal dia dengan keluarga dia.
Apa kata kalau isteri dia reta? Apa kata kalau isteri dia tak ada hak? Nak? Nanti kita dah nak ukur locong lagi tu. Masalah hak jamaah tu tak berapa tepat tu memang tak comel lah tu. Tak berapa comel tu. Tapi masalah tinggal keluarga ni tu tak boleh nak kita salahkan dia. Tak, kita dengan tak tahu lagi benda keadaan yang sebenar. Isteri dia suka ke tak? Dia tinggal lagu tu? Tak, tinggal begitu ke tak? Jangan dari pukul locong lagu tu. Kemudian dia nak pergi semayang di masjid UMNO, tak ada masalah. Sebab orang UMNO, masjid tak UMNO. Masjid tu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gitu. Dia pergi semayang sah tak? Kalau kita pergi semayang sah juga. Dia gitu. Masalahnya kita tak pergi semayang tu, kita tak mau dengar khutbah dia. Tu saja. Orang ngajar ustaz-ustaz dia tak orang ngajar gitu. Nak main air wuduk tayamu rasa berak. Selesai. Bila kita nak faham, tu sajalah. Bukan kita tak suka pada masjid. Masjid ni walau di mana, di Somalia pun, di Afrika mana pun, kita kena sayang pada masjid. Orang yang menguruskan masjid yang tidak betul. Bukan masjid tak betul. Masjid betul. Tak ada masalah. Melainkan masjid dirar. Itu lain. Tujuan banner untuk melenyapkan sokongan yang benar pada masjid Islam. Itu dirar. Yang tak betul orang yang menguruskan. Macam sekarang kat rumah kita masjid ladang. Dulu ramai orang. Masa PAH mengetah, ramai orang. Bukan kita nak cerita politik, ramai. Pasal tiap-tiap malam dipanggil penceramah mana ustaz-ustaz yang mampu menarik orang dengan kuliah. Kuliah yang paling sedikit, kuliah kita. Hari Ahad, malam Isnin. Lebih kurang 400 orang. Malam lain memang ramai. Kita paling sikit dalam 400 orang. Hak malam lain ramai. Malam tu guru 1,000 orang. 2,000, 1,500. Alhamdulillah. Sekarang yang paling ramai 15 orang. Tiang ada 18. Mana banyak tiang pada orang yang mari. Adakah jahat masjid atau jahat pihak pengurusan? Jawab. Pihak pengurusan lah. Dia gitu. Jadi insya-Allah bila orang ulama-ulama Tuhan beri kemenangan, kita betulkan keadaan. Dia panggil balik penceramah-penceramah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Tok Imam dan Tok Bilal Hadari? Soalan bisa-bisa saja. Masalah Tok Imam Hadari ni, dia ada dua. Yang pertama, Tok Imam yang bertugas di Masjid Hadari. Yang kedua, dia tu memang orang Hadari. Dia lain-lain. Jadi kalau Tok Imam yang hanya bertugas dihantar ke Masjid Hadari, itu tak ada masalah. Masalahnya dia memang jiwa Hadari. Rumah dia tu memang serba biru. Tu lain kan. Rumah Tok Imam. Nasi pun dia hanya makan nasi kabu. Tu memang power tu. Tu masalah orang yang sokong benda yang tidak betul, orang yang sokong benda-benda yang zalim, orang yang sokong pihak pemerintah yang suka buat maksiat, perbuatan itu menyebabkan jadi fasik. Maka Tok Imam yang fasik, jumhur ulama kata kalau kita semayang belakang dia sah semayang. Cuma makruh kita ikut. Jangan kata tak sah. Ya tak sah Tok Imam kafir. Tok Imam cakap terang dah. Quran tak wajib kita ikut. Tu Tok Imam kafir lagi. Jangan kita nak gerah nak pukul locong. Semata-mata Tok Imam memang sokong teruslah macam tadi. Tok Imam nasi kabut ni. Tok Imam ni memang fasik. Fasik bukan kafir. Sah kita ikut semayang berjemaah. Afdal pergi kepada imam yang adil. Ulama sang dah. Jangan kata kufur lagu tu. Hukum semayang pakai minyak wangi ada alkohol. Jawab sama-sama dah berlaku khilaf di kalangan ulama. Satu pendapat mengatakan tidak boleh buat semayang kerana dia adalah najis. Pendapat yang kedua, sah semayang kerana dia adalah najis, tetapi yang dimaaf kerana sedikitnya. Hak mana nak ikut lah lagi. Tapi kita hak paling comel, kita ikut hak cermat yang nombor 1. Iaitu jangan pakai ketika nak semayang. Time kita nak jumpa orang, time kita nak pergi meeting, mesyuarat, kita sembuh minyak wangi tu. Pasal pakaian tu bukan nak buat semayang. Tapi bila kita nak semayang, kita tak usah pakai lah. Pasal ada khilaf.
Tapi nak pakai juga. Ada juga pendapat ulama mengatakan dimaafkan kerana sedikit kandungan alkohol di dalam minyak wangi tersebut. Dayah balok. Faham lah tu? Apa hukum menggunakan najis sebagai baja? Yang pertama, najis tahi ayam dan tahi lembu. Yang kedua, najis babi dan anjing. Yang ketiga, najis manusia. Huraikan hukum dan sebab-sebab. Ditanya masalah bak tahi. Cerita bak tahi. Kena hurai bak tahi tak dah malam ni. Aduh kira orang nak makan ni perut lapar. Tanyalah bak makan ke apa. Kita bak kuih ke apa. Menggunakan baja daripada najis binatang, sekalipun najis binatang mughallazah adalah harus pada syarak. Setengah ulama mengatakan najis mughallazah makruh dijadikan baja bagi tumbuhan. Baik, kalau kita letak baja itu tai ayam ke tai babi ke, tapi jaranglah tai babi ni, tai ayam, tai lembu tak. Ada jenis hak kita letak tu kena pada daun dia, sayur-sayur. Ada yang tak kena duduk di tanah saja. Kalau duduk di tanah saja najis, kemudian tumbuhlah sayur. Tak, di sayur tu tak kena najis, maka sunat basuh sayur tu sebelum makan. Faham lagi? Tapi kalau kita siram baja tu kena pada, maknanya najis tu kena pada daun, wajib basuh. Walaupun maknanya kita letak najis di tepi dan akar dia sedut, najis tu masuk dalam akar, jelira jadi subur, hukumnya tak wajib juga basuh, boleh makan juga. Sebab bukan air najis yang masuk, tetapi Tuhan tukar menjadi protein zat dia yang masuk. Benda lain. Ditapih oleh sistem organik itu sendiri. Dalam sayur tu dia ada penapih lah pula. Yang masuk bukan najis, jadi benda lain, jadi benda yang memberi kesihatan pula pada pokok. Macam kita kita makan dalam perut kita, Tuhan buat macam-macam filter tu. Ada oil filter, ada air filter, ada tu filter, ada macam-macam. Lepas tu hak ni jadi kenyang, hak ni jadi bening, hak ni jadi sedap, hak ni jadi daging, hak ni jadi gagah, hak ni jadi susu. Banyak filter kan. Hak tak ada, hak habis dah, tapi jadi indah water. Dia gitu. Najis manusia. Kau sedap sayur. Kata sayur kau anu mau subuh-subuhnya sawi tahit je keke tu. Tamu lebuk rasa nak lebuk juga. Mu tak kita tanya. Jangan marah JKK, jangan marah. Hak sini, hak tu JKKK. Hak kita duduk sakit sama ni JKK. Dia lain-lain. Mu tu JKKK, 3K tau. Tak boleh marah. Hak saya sebut ni 2K je. Betul tak? Lain-lain. Dekat-dekat lah tu. Saya adalah seorang pengurus di satu syarikat. Semua pekerja saya adalah beragama Islam. Cuma ada 2-3 orang beragama Islam hadari. Nampak apa pula gini? Masa saya dia orang ni semayang celang-celung. Kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak. Saya dah bagi nasihat tapi tak dengar. Baik. Orang Islam hadari ni orang Islam juga. Jangan kata orang kafir, jangan kata gitu. Cuma mereka ni duk cenderung sangat dengan pendapat-pendapat pemimpin yang mereka tak faham. Sebenarnya pandangan-pandangan pemimpin ni salah. Berkait dengan hudud, dengan masalah-masalah hukum hakam, masalah hiburan, banyak salah. Jadi kita anggaplah golongan hadariyah ni golongan salah. Jadi orang ni bukan dia Islam lain. Islam tu juga, cuma tak betul Islam dia. Kena betul balik we jadi comel. Jangan kita samakan dengan pek pula. Jangan sama dengan orang kafir. Pandangan itu salah. Dia ikut pokok salah, pokok khurafat. Orang yang meninggalkan Quran dia ikut juga. Ni golongan salah. Golongan Islam cedera ni. Cedera dia pada pihak menyokong orang zalim. Dan kita cedera tak? Cedera kod lain. Ada cedera tak kalau kita kaji? Dalam bab lain, dalam bab makan minum kadang-kadang kita tak fikir, kita salah. Dalam bab niaga kita menipu. Dalam bab janjian kita tak tunai janji. Dalam bab nikah kahwin kita sengelak. Dalam bab-bab lain. Banyak juga cedera kita ni. Jadi dia panggil sama-sama cedera. Betul belaka. Kemudian dia kata
Pekerja semayang cilang-ciling, semayang attack, dok attack. Jadi wajib atas kita majikan kena suruh pekerja kita semayang. Tapi bukan wajib pekerja itu semayang depan majikan. Kita hanya keluar arahan suruh semayang. Mereka tak semayang juga, kita tak tanggung. Sebab kita telah keluarkan arahan. Kita buat satu arahan, kita buat poster dan sebagainya, tak surat peringatan. Maknanya kita tu ada dah nak menjalankan